Ini suami beli cantik-cantik, tuan-tuan mahal suami beli. Dia keluar kat rumah terus terlalu. Kalau setakat gelang tu yang hilang tak tu, tangan-tangan dia hilang tu. Jadi dekat Kelantan, seorang perempuan juga ketika nak berjual beli, Masya Allah, perayaan datang potong tangan. Nabi emas pun pasal potong tangan, gelai ataupun terkulai tangan dia. Tak terputus lagi, tapi baru terkulai. Dapat emas, dia dapat emas, gelang tergadai. Gelang tangan tergadai. Umumnya pas yang itu tidak bersulia, kan sisil. Tidak bersulia, dia bukan mas 24 karat. Bukan, tidak bersulia dia tu buat. Masya Allah, tapi tangan tadi, Allahu Akbar. Ya, tengok. Sebab apa untuk berlaku perkara demikian? Kerana tidak menjaga suatu ketetapan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ciptakan manusia, Allah Taala tahu sangat PM ataupun tanya manusia, Allah Taala tahu. Allah Taala ada sebut awal-awal, jangan kalian menggunakan perhiasan yang melampau seperti mana wanita-wanita jahiliah. Kita tak ada nak buat cara kita. Allah Ta'ala semua ikut cara dia. Tak ikut cara Allah Ta'ala, nak ikut cara kita. Ini contoh persyariatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala cukup sempurna. Ada hati yang nak tolak undang-undang Allah Ta'ala. Ya? Cara pelaksanaan, cara kehidupan pun Allah Ta'ala dah ajar kita lah. Cara kalian nak hidup, ini caranya. Jangan menggunakan perhiasan yang melampau. Kita tak ikut cara Allah Ta'ala, ikut cara kita sendiri. Ini kes lagu. Kes lagu tuan-tuan, ini buat ya. Yang berlaku dalam tahun 2964 kes. Ya, ini laporan daripada Ahli Parlimen kita pada tahun 2014 lepas. Ya, Ahli Parlimen kita bila diajukan soalan berkaitan tentang indeks jenayah di Malaysia, kes lagu saja dekat Malaysia 2964 kes dalam setahun. Dalam tahun, ya. Dalam seminggu tuan-tuan berlaku lebih kurang 50 kes. Kes lagu seminggu 50 kes. Ataupun kita tengok dalam sehari 8 kes lagu. Sehari 8 kes, sikit je. Sikit pun kalau kau tak kena, okey. Kalau kau yang kena, kalau kita yang kena tuan-tuan, baru tahu sikit ke banyak tuan. Sakit hati, sumpah serah, semua keluar tuan. Kalau boleh jumpa Tok Bomoh, kalau jumpa Tok Bomoh tu halal tuan. Kita pakai jumpa Tok Bomoh tu. Dan kita kawan tu buncit pun tuan. Masya Allah, ada sahabat saya, Imam Mohaimin dekat Masjid Asyakiri Gombak. Waktu saya jadi imam di Asyakiri Gombak dulu, budak tu tuan-tuan, waktu kita jadi imam, menunggu tugas jadi imam, budak tu jadi persemikan dia, persemikan. Ya, jadi orang masjid tak pernah pandang mulia pada diri. Ya, datang waktu hari Ahad, ada kuliah subuh, ada breakfast, jadi dia masa-masa tinggal pakaian tu sedikit anak yatim, pakaian tu sedikit tuan. Ya, buku-buku satu masa tu saya hilang tak itu budak tu dekat mana. Ya, balik-balik dia satu hari 4 tahun lepas tu, Ustaz saya dah khatam Quran alhamdulillah. Khatam baca tak khatam hafal. Buku selama dia hilang nampak Quran buku dia, Masya Allah. Kita pun tak apalah. Kalau itu awak jadi imam, isyak nanti. Sekarang Ustaz sekarang suruh imam. Suruh jadi imam setiap pukul suara dia, Masya Allah. Imam Mohaimin. Ya, setiap pukul suara dia, subhanallah. Ya, jadi akhirnya waktu saya tak jawatan tu, untuk fokus penuh masa pada sekolah saya ni dulu. Jadi akhirnya orang kampung nanti dia jadi imam kat situ. Sampai kali ni kan. Sehingga kan orang pecah kita dia. Dia tak ada lesen, tapi ada orang kaya tu hadiahkan kepada dia pesona kan. Kereta pesona, kita baru pesona. Ya. Jadi belakang kita tak dalam beg macam beg Jaspon tak. Padahal letak buku pantry dia. Beg Jaspon letak dekat kereta belakang, pecah. Pintu cermin, cermin belakang kereta tu pesona pecah. Ya. Ibu buka tu masa buka kan. Ya. Kau nak curi beg tadi tak buat apa kan. Ada duit pun. Cermin tak pasal-pasal dengan dia. Ya. Dia buat 7 buku. Baca Yasin 7 buku. Ibu yang belajar ada Ustaz Arudin, Dr. Arudin dia ajar 7 buku. Ya. Baca Yasin 7 buku. Dia buat 7 buku. Tak pasal-pasal, tak sampai seminggu. Kawan tu pulang nak balik beg tadi tu. Pulang ke beg tadi bersama dengan sepucuk surat. Ustaz maafkan saya. Kalau Ustaz ada buat apa-apa dekat saya pun tarik balik. Saya tengah terseksa sekarang ni. Masya Allah, dia sampai tingkat macam tu. Kita kalau sampai ke neraka tuan-tuan, ya, kita rasa mungkin salah hajat ni kau berkesan kot. Ya, kalau guna bomo-bomo ni mungkin berkesan sikit ya. Kalau boleh guna macam ni, kita guna banyak guna pasal pada perakut. Tapi kita tak pernah terfikir kesan jadi perakut tu sebab apa? Ya, kesan jadi perakut tu sebab apa? Ayo kerana kerja perusahaan dapat. Mengaku dekat Malaysia hari ni tuan-tuan 407,000. 407,000. Ya, 400 bukan 4,000 ni, 407,000 penganggur dekat Malaysia pada tahun 2014. Orang yang mengaku kat Malaysia ni yang lepaskan industri-industri
lepasan sekolah menengah ke apa yang tak sempat kerja, lepasan kolej yang tak ada kerja, 407,000 orang. 400 ya, dekat setengah juta yang menganggur. Oleh kerana menganggur tuan-tuan, maka mereka tak survival kehidupan pun susah. Ya, jadi dia cari peluang-peluang pekerjaan, tak dapat, persaingan sengit ke sengit tak tahu lah. Persaingan pun dahsyat juga. Ya, jadi ada orang yang tidak ada kelulusan dapat kerja dengan sebab guna kabel kelulusan. Yang dia ada kelulusan, mohon pekerjaan tadi tak dapat, kenapa kabel tak ada. Ya, jadi akhirnya ramai penganggur tadi. Mungkin ada di antara penganggur-penganggur ni ibu-ibu yang diambilkan pintas tak kaya macam mana, kerja dia nganggur. Siapa yang nak nganggur tuan? Ada tak nganggur tuan? Orang lelaki jarang nganggur tuan. Orang lelaki jarang nganggur. Tengok kes yang nganggur tu ramai yang semua perempuan. Kalau montan tak tahulah, montan pun dah buat mana kita nganggur tuan. Jadi perempuan ramai yang nganggur. Sebab apa? Kerana kita menjaga sebab itu pula Allah Ta'ala ajar kita. Allah Ta'ala ajar kita jangan bertabadur, jangan kalian menggunakan perhiasan yang nampak. Kalau dari itu kita perhiasan tidak yang perhiasan yang nampak, nak ikut cara kita sendiri, maka akan ada musibah. Ini saya kata tadi. Perempuan keluar saja daripada rumah, tak jaga 3 perkara ni, musibah bakal berlaku ke atas diri dia, bakal berlaku ke atas suami dia, itu anak-anak dia. Cerita yang perempuan kena potong tangan tu, kena letak tu sampai terkulai dekat kota baru. Ya, dia emas dapat dia ambil, masa ambil tangan dia dulu. Motorat tak diri, motorat ni. Ya, kerana emas driver Zulian tadi, tangan tu hampir terkulai dia, hampir terpotong. Ya, suami macam mana? Suami usah dia. Anak-anak suami kan kesan yang itu je. Masya Allah. Kita nak guna cara kita sendiri, fikir kita ni. Masya Allah. Ya, jadi kalau simpan dia tu orang, selamat, benda tu pun selamat, tangan pun selamat. Dia tak ada, dia matang asal dia sebab tu. Dia nak pakai perhiasan melampau sampai keluar rumah tu, aku matang asal awak. Dia sampai kita pakai pemahaman nak keluar rumah tu, aku matang asal awak. Kata matang apa nak tunjuk je tuan, nak tunjuk air KL, dia hempek kena macam ni. Air KL, masjid kena macam tu, Masya Allah. Zian Azir, ibu ada kan, ibu usul ibu. Zian Azir, dia keluar rumah pakai dalam Zulian tu. Zian Azir ada dalam satu rancangan televisyen nak kenakan diri dia. Ya? Jadi nak kenakan diri dia, jadi dia letaklah CCTV nak tengok. Kalau dia Zian Azir itu macam kena rompak lah. Ya, macam kena rompak. Rompak tu, padahal itu dirancang. Ya, dia minta untuk pulang ke mana-mana. Mati semua mana-mana sawah. Dia cabut semua sofa, galak, lantai, semua bagi, gelang kaki semua bagi, ambillah semua, yang kita selamatkan saya. Ini berapa perkara ni? Itu nama Zulian dia kata. Dia itu Zulian semua ni, bukan original dia kata. Original saya tak pernah pakai. Dia rasa macam ni kata, tapi bila melampau macam tu pun, bakal mengundang kemotoratan ke atas diri dia. Masya Allah. Ya, baik, itu. Kemudian, itu dalam bab hiasan. Yang kedua dalam pakaian. Ya, perhiasan, jadi dia tidak ada. Kalau kita jaga dalam bab perhiasan tadi itu, maka dia akan menggunakan kes ragut. Yang saya katakan tadi, kes ragut di Malaysia berlaku pada tahun 2014, 1964 kes ragut. Yang kena ragut ni semuanya terdiri di kalangan muslimah perempuan. Ya, dia keluar daripada bank. Bank keluar tu, mak untuk follow ni. Follow sampai kat rumah. Dia duduk pagi kat rumah, nak tutup pagar, perempuan masuk, ambil handbag, buat lagi. Tapi selesai. Ya, jadi kadang-kadang dalam kereta lagi guna handset mahal tadi, ya, kebaikan yang terkena itu bukan golongan perempuan. Kesian. Allah Ta'ala nak kata kemuliaan perempuan ni supaya tidak teraniaya, maka ikut syarat-syarat yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan. Kita tak nak ikut, terima sendiri. Ya, baik, yang kedua ni apa dia bab pakaian. Sebab itu ibu ayah dalam bab solat, Islam cukup menjaga kehormatan seorang muslimah. Betul? Orang tu kalau badan yang besar sangat, pakai ketat, tengok nak muntah kan. Dia cuma kita tak cakap lah, tak sampai hati nak cakap. Pergi kat pasar malam ke, pergi kat pasar raya ke, pergi kat mana-mana ke, nampak seorang muslimah tu perempuan tu, badannya besar kan, pakai yang ketat sangat. Ya, kalau kita boleh pakat sama-sama tuan, ya, beri pakat ahli surau kita, tunggu dia perempuan baca surah surau, cakap, oh pakai macam ni saya sedap muntah lah. Dan kalau sampai 3 orang cakap, tuan berajuk dia, tunggu balik rumah tak pakai, dah pakai macam tu. Ya, sebab apa? Dia rasa dia pakai bukan dia rasa cantik juga. Dia cantik. Padahal tengok tak terliur pun. Tak ada siapa yang terliur. Baik tujuan awak pakai macam tu, tu apa tujuan orang dia tu? Dengan badan awak yang besar, awak tak ada kelebihan apa-apa pun. Masya Allah ya. Awak pula pakai pakaian tidak ikut syariat, tak ikut syariat. Kalau awak pakai pakaian yang telah ditetapkan oleh syariat, orang tengok segi mata pandang.
Sejuk mata-mata. Ya Allah, kau tengok ni. Tengok orang tu. Masya Allah, tabarakallah. Ilmu dia, air dia, walaupun pada besar, pakai pakaian lengkap. Sebab tu dalam bab solat, orang perempuan dia pakai lengkap. Tak kira kau besar, tak kira kau kurus, pakai mesti lengkap. Mesti lengkap pakaian muslimah dalam solat. Ketika solat mesti lengkap. Ya, sebab tu Allah Ta'ala mengajar untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Ya, sebab tu perempuan kalau kapalkan dia, sunat tuan diperbanyakkan dia kapal. Ya, sunat banyak. Ya, boleh 7 helai, 7 boleh 3 tuan, boleh 5 helai. Ya, tapi salah sebab apa? Nak jaga keaiban kehormatan seorang wanita. Masya Allah. Kalau bisa katalah boleh dia tu semua wanita adalah wujud pakaian jadi nak jaga kehormatan wanita. Masya Allah. Ya. Sebab apa antara pusat seluruh tubuh badan tubuh wanita ini semua pakai aurat kecuali itu dan juga tapak tangan. Dalam bab pakaian, orang perempuan pakai pula ketat-ketat keluar dari rumah. Allah Akbar. Yang post-tweet, tuan-tuan mungkin tengok viral yang gaduh kat Kelantan bro. Yang perempuan gaduh kat Kelantan. Ya. Jadi yang tukang pukul juga badan tu boleh tahan juga kan besarnya. Jadi dia kena pukul tu keting dia. Dah lah keting, pakai ketat juga. Lepas tu seluar jin pun ketat juga tuan-tuan. Allah Akbar. Entah jin umur berapa dia seluar saya pun kalau dipakai. Ya. Dia pinjam seluar jin, yang jin tu umur berapa orang ketat semacam. Dalam dia post nampak yang membuka maruah mereka sendiri, yang menghina maruah mereka sendiri, kawan lain mereka sendiri. Kalau dia pakai lagu-lagu tu, dia tak tersigap. Dia pakai lagu-lagu, pakai lagu-lagu, contohlah lagu tak bis pergaduhan, takkan ada sikap menyikap, tak tersigap. Sebab apa? Allah Ta'ala jaga kehormatan wanita tadi, jaga pakaian tadi, Masya Allah. Tapi wanita tak nak ikut cara sendiri. Maka dalam musibah, apakah musibah yang bakal datang? Ya, itu kalau orang pada besar, pada kubus, ada kata-kata orang tengok rasa nak muntah. Ya, tapi kalau dia cun tuan, ramping. Betul. Ramping lah. Dia bukan kurus tapi ramping. Masya Allah, ramping. Sebab tu Syekh saya kata, ya, orang ulama zaman dulu kalau nak pergi pasar, ya, boleh jalan tundukkan pandangan. Ya, satu hari Syekh saya datang lambat ke kelas. Kalau tahu dah tunggu mana Syekh datang sampai ini, ya, Syekh pun datang bawa saya sayur. Bawa saya sayur, bawa di pasar, ya. Tunggu tuan pergi pasar beli sayur sendiri. Isteri kat rumah relax, Masya Allah. Ya. Jadi nak balik ke rumah, aku lambat datang kelas. Masuk kelas dulu, bawa saya sayur di sekolah. Ya. Syekh, nak lambat? Tak. Nak lambat Syekh? Dan teringat mau di pasar. Ya, pasar saya cukup mencabar kata Syekh. Syekh umur 50 lebih. Ya, cukup mencabar. Dulu boleh lagi pergi pasar, jalan duduk kat kepala. Sekarang tak boleh kata. Ya, nak tunduk pun tak boleh, nak ke depan pun tak boleh. Habis itu buat macam mana Syekh? Dongak ke atas dia tu. Lepas dongak ke atas tu pada Allah. Perumpamaan yang dibuat. Tunduk ke bawah, orang pakai skirt sekali cukup dahsyat kali. Orang pakai skirt. Kalau tak pakai skirt pun dia pakai kain orang miskin. Terbelah kain ni tuan. Kesian suami tak sempat nak jahit tuan. Ya? Dia terbelah kainnya. Pakai baju kebaya tutup elok kan tuan. Baju kebaya elok. Ya? Dia pakai tutup pun elok juga. Masya Allah, kain terbelah. Dia tahu tak kain terbelah? Saya mungkin tak ada orang tahu dia kata kain terbelah. Kalau dia tahu tuan takkan sampai hati dia pakai kain terbelah. Dia tak duduk bawah boleh. Pada depan pun tak boleh nak macam-macam. Lagi macam-macam kalau pada depan. Jadi kata Syekh gua pun dia kata dongak ke atas. Kalian kalau pasal ingat kisah ini, dongaklah ke atas untuk menjaga mata bermasa. Ya? Kalau tak jaga dalam bab pemakaian, ini bab perhiasan. Dalam bab pemakaian kita tak jaga, apakah musibah yang bakal berlaku pada orang muslimah? Berlaku kes rokok. Berlaku kes rokok, berlaku kes penzinaan. Sebab apa? Kerana mengundang mata-mata terancam di kalangan orang-orang lelaki. Ya, walaupun Allah Ta'ala arahkan kepada golongan muslimin untuk tundukkan pandangan, orang lelaki kena tundukkan pandangan, yang muslimah pun kena tundukkan pandangan juga. Ya, kalau kita tidak tundukkan pandangan, susah. Satu cabaran kalau tundukkan pandangan. Bayangkan seorang lelaki tadi bekerja dekat satu syarikat yang majoriti kebanyakan bekerja syarikat kaum perempuan. Tercabar keimanan tuan, tercabar keimanan. Allahu Akbar. Kalau semua menggunakan pakaian yang sesuai, tidak ada masalah. Engkau kerja sebagai apa? Job stand. Ini job stand dia tak apa. Yang pakai ketat tu apa ada kaitan? Pakai ketat dengan job stand. Tak ada kaitan apa? Kerja sebagai tembak bagi canai. Ini ada perempuan tembak bagi canai. Kau pakai ketat-ketat, ada kaitan ke? Kalau pakai lagu bagi canai di pasti ke? Tak ada kaitan. Tapi yang kerja tak pakai ketat-ketat tu sebab apa? Nak tarik pelanggan punya, bawa lagi datang sambil tengok, dia tengok. Awak semua dah macam tu. Adakah awak rekod bila pada gambar mata menatap wajah awak, menatap tubuh badan awak? Dalam keadaan dia tu tidak menggunakan
sesuatu dia tak boleh jalan. Orang follow dia.